Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid prinsip perakaunan. Cikgu harap kamu sihat ya. Hari ini cikgu nak masuk bab pertama, analisis dan tafsiran penyata kewangan dalam membuat keputusan. Dah bersedia? Okey, jom. Standard pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, menerangkan tujuan analisis penyata kewangan. Yang kedua, menerangkan jenis nisbah dalam analisis penyata kewangan. Okey, pada hari ini, murid dikira berjaya sekiranya kamu dapat menyatakan 3 tujuan analisis penyata kewangan dan dapat menerangkan 3 jenis nisbah dalam analisis penyata kewangan. Okey, sebelum cikgu terangkan lebih lanjut tujuan analisis penyata kewangan, ingin cikgu buat sedikit revision dengan kamu ya. Kamu masih ingat penyata kewangan? Kamu telah pelajari dalam bab 7 tingkatan 4. Penyata kewangan terdiri daripada 2 jenis, iaitu apur dan PKK. Apakah itu? Apur, akaun perdagangan dan untung rugi, di mana kamu sediakan untuk mencari untung kasar dan seterusnya untung bersih. Begitu juga, atau sebaliknya rugi kasar atau rugi bersih. PKK, kita sediakan untuk melihat kedudukan, aset, liability dan equity pemilik perniagaan kita. Okey, daripada penyata kewangan inilah yang kita akan gunakan untuk membuat analisis. Kenapa kita perlu buat analisis? Okey. Tujuan analisis penyata kewangan yang pertama, membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan untuk membuat keputusan kewangan perniagaan. Maksudnya di sini, dengan adanya analisis penyata kewangan, kita dapat melihat prestasi perniagaan kita dan seterusnya membantu untuk kita membuat keputusan kewangan di masa hadapan. Yang kedua, membantu pihak luar untuk membuat keputusan mengenai kemudahan kredit atau pembiayaan. Maksudnya, sekiranya perniagaan kita ingin membuat hutang atau pinjaman dengan pihak luar seperti bank, maka pihak bank boleh menggunakan analisis penyata kewangan sebagai rujukan untuk membuat keputusan sama ada ingin meluluskan permohonan pinjaman kita ataupun tidak. Yang ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Maksudnya di sini, sekiranya ada pihak pelabur yang ingin membuat pelaburan dalam perniagaan kita, mereka boleh menjadikan analisis penyata kewangan kita sebagai rujukan atau sebagai alat untuk mengukur sama ada ingin meneruskan membuat pelaburan dalam perniagaan kita ataupun tidak. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis nisbah dalam analisis penyata kewangan. Ada 3 jenis nisbah yang digunakan, iaitu cikgu ringkaskan di sini sebagai CCU. Apa itu CCU? C yang pertama, cair. Apakah itu? Nisbah kecairan. C yang kedua, cekap, iaitu nisbah kecekapan.
U yang ketiga, untung, iaitu nisbah keberuntungan. Jadi ada berapa nisbah di sini? 3, ya. Iaitu nisbah kecairan, nisbah kecekapan dan nisbah keberuntungan. Okey, cikgu terangkan nisbah keberuntungan dulu ya. Nisbah keberuntungan digunakan untuk mengukur kemampuan sesebuah perniagaan memperoleh keuntungan. Di mana dengan nisbah ini, kita dapat lihat adakah perniagaan kita mampu untuk memperolehi keuntungan. Okey, ada 4 jenis nisbah keberuntungan iaitu TPMM. Okay, apakah itu? Okay, T yang pertama, tokokan. Yang kedua, P, pulangan atas modal. Yang ketiga, M, margin untung kasar. Dan yang keempat, M, margin untung bersih. Okey, untuk memudahkan kamu mengingat, cikgu dah buat ringkasan di sini iaitu TPMM. Iaitu kamu boleh ingat sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Nisbah keberuntungan sama dengan TPMM. Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Okey. So mudahlah untuk kamu ingat ya. Okey, seterusnya. Okey, nisbah yang kedua adalah nisbah kecairan. Okey, apakah itu nisbah kecairan? Nisbah kecairan adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan sesebuah perniagaan membayar pelbagai jenis pembayaran kepada pihak luar. Di mana kita dapat melihat kemampuan perniagaan kita boleh tak bayar semula hutang-hutang perniagaan kita. Ya? Okey. Ada 2 jenis nisbah kecairan. Yang pertama, cikgu buat dekat sini semasa. Apa itu? Nisbah semasa. Yang kedua, asid. Kamu ingat asid? Apakah itu? Nisbah ujian asid. Okey. Kamu ingat semasa asid, ya? Okey. Nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Nisbah yang ketiga adalah nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan ini digunakan pertama untuk mengukur keupayaan kecekapan sesebuah perniagaan menguruskan inventory. Okey, kita nak lihat dengan nisbah ini kita dapat lihat keupayaan perniagaan kita cekap atau tidak dalam menguruskan inventory perniagaan. Inventory itu apa? Stok lah ya, stok perniagaan. Yang kedua, dengan nisbah kecekapan, kita dapat ukur keupayaan kecekapan perniagaan kita dalam mengutip dan membayar hutang. Okey. Mengutip tu tentulah kita mengutip daripada akaun belum terima dan membayar hutang kepada akaun belum bayar. So dengan nisbah ini kita dapat lihat adakah kita cekap dalam mengutip dan membayar hutang. So kalau cekap mengutip membayar hutang ni kita akan lihat dari segi tempoh. Ya, tempoh masa. Kalau cepat maka cekap. Ya. Okey, nisbah kecekapan ada 3. Yang pertama, KPGI. Apa itu? Kadar pusing ganti inventory. Yang kedua, TKH. Tempoh kutipan hutang. Yang ketiga, TPH. Apakah itu? Tempoh pembayaran hutang. Okey, cikgu harap kamu boleh ingatlah ya. Nisbah kecekapan ada 3 cara nak ingat, KPGI, TKH, TPH. Ataupun kamu boleh ingat
Okay, PGI dan tempoh. Tempoh apa? Tempoh kutip hutang, tempoh bayar hutang. Okey. 3 nisbah ini kamu kena ingat. So, cikgu harap kamu boleh faham dan cuba mengingat. Buat nota-nota kecil, nota-nota yang ringkas, yang mudah kamu faham. Ya. Sebenarnya tak susah untuk bab ni. Tapi kamu kena rajin. Ya, rajin buat nota kecil dan cuba untuk mencari keyword-keyword untuk kamu mudah ingat. Okey. Rasanya sampai sini saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Cikgu buat refleksi sedikit ya. Hari ini kamu dah belajar tujuan kamu membuat analisis penyata kewangan. Ada 3 kamu kena ingat. Yang kedua, nisbah. Kamu dah belajar 3 jenis nisbah, di mana di setiap satu nisbah ini ada pecahan dia. Nisbah keberuntungan ada 4, nisbah kecairan ada 2 dan nisbah kecekapan ada 3. Jadi semuanya ada 9 nisbah yang kamu kena ingat. Okey. Nanti di akhir slide cikgu ini ada latihan. Cikgu minta kamu buat latihan ini dalam buku latihan prinsip perakaunan. Ya? Jawab 2 soalan ini. Okey. Terima kasih kerana kamu telah menonton dan belajar di rumah bersama cikgu ya. Cikgu doakan kamu dipermudahkan dan mudah faham. Keeping a positive mindset, trust in yourself and your abilities, you can do it. Okay, bye.